Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita ialah panduan ibadah pesakit. Okey, pengenalan. Walaupun ni PowerPoint, sebenarnya point ni tak power lah. Pasal sepatutnya PowerPoint ni dia pendek, kemudian kita yang power kan. Baru jadi PowerPoint. Yang ni macam nota ni. Okey, jadi tak menepati PowerPoint lah. Ni nota sebenarnya. Okey. Okey. Tapi tak apa. Okey, kita nyatakan sebagai pengenalan. Ini kita buat sebagai kita kata panduan ringkas lah. Bersuci dan solat. Khususnya bagi pesakit yang kita buat ni ialah berdasar kepada fiqh mazhab Syafi'i. Yang merupakan pegangan orang Malaysia lah. Selain itu, kita sertakan juga pandangan mazhab fiqh muktabar yang lain. Makna kita fiqh muktabar ni kita ada 4 mazhab. Jadi asas kita dalam perbincangan ialah fiqh Syafi'i. Tapi kita sebut juga mazhab lain apabila ada keperluan. Contohnya lebih-lebih lagi kalau sekiranya kalau kita nak buat satu perkara tu berdasarkan kepada mazhab Syafi'i menimbulkan kesusahan. Dan kadang-kadang payah sangat nak buat. Jadi ketika itulah kita kena pakai mazhab lain. Supaya apa? Supaya orang dapat buat ibadah. Nanti kalau kita paksakan dia untuk pakai mazhab Syafi'i, menyebabkan dia kata kalau macam tu tak payah sembahyang. Aku nak buat pun payah. Jadi kita bukan nak kita nak biar dia sembahyang. Jadi kita ada ketika kita kena pakai mazhab lain supaya dia dapat sembahyang. Okey. Sebab keempat-empat mazhab ni semua betul. Kita tak kata mazhab Syafi'i dia betul. Semua betul. Jadi kalau sekiranya kita nak ikut satu mazhab, kita tiba-tiba susah dah keadaan tu. Jadi kita tukar. Yang penting jangan tinggal sembahyang. Okey. Jadi saya nyatakan bahawa pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadah menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya kalau dia mampu, atau menurut mazhab lain dalam bahagian-bahagian tertentu. Dia asas mazhab Syafi'i tapi ada bahagian-bahagian tertentu kita ikut mazhab lain. Jadi itu akan mengakibatkan berlaku pencampuran mazhab. Okey, kalau dalam istilah fiqh dipanggil talfiq. Talfiq maksudnya ada satu benda kita campur-campur mazhab. Jadi itu nama dia talfiq. Walaupun hukum berkenaan talfiq ini di antara mazhab ini secara umum diperselisihkan di kalangan ulama. Saya tak nak bicaralah di sini secara detail. Talfiq ini maksudnya ialah dalam satu masalah atau contoh sembahyang, ada benda yang kita ikut mazhab Syafi'i, ada benda yang kita ikut mazhab Hanafi dan sebagainya. Kita campur-campur mazhab, maka itu nama dia talfiq. Apa hukum talfiq ini? Benda khilaf. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Ada yang mentafsirkan lebih luas. Okey. Jadi pada zaman sekarang ni talfiq sangat perlu sebenarnya. Talfiq sangat perlu. Okey. Kalau tidak susah kita. Sebab itulah contohnya macam kita perbankan Islam di Malaysia, dia dapat berjalan dengan smooth. Bahkan di antara tempat rojokan dunia lah perbankan Islam Malaysia ni. Pasal apa? Dia orang pakai talfiq. Kalau pakai Syafi'i tak jalan lah. Memang tutup terus lah untuk bank Islam. Dia campur-campur mazhab, sebab tu boleh jalan. Talfiq ni perlulah ketika diperlukan. Cuma jangan kita salah faham tentang talfiq ini ialah kita cari hak mana paling mudah. Itu lain. Itu bukan nama talfiq, itu nama dia ikut nafsu. Ada orang dia tak nak tahu apa-apa mazhab. Pasal apa? Dia nak cari hak mana paling ringan sekali. Hak tu dia nak buat. Itu bukan talfiq, itu nama ni ikut hawa nafsu, nak cari hak ringan sekali.
Okey. Cuma adalah talfiq yang tidak dibenarkan. Ada yang talfiq yang memang tak boleh langsung ada. Itu talfiq yang macam mana? Talfiq yang kalau kita buat tu semua mazhab kata tak sah. Maka macam tu tak boleh pakai. Macam kita talfiq macam mana? Contoh kita talfiq apa? Talfiq masa kita pergi buat haji, buat umrah. Sentuh perempuan tak batal. Itu talfiq lah tu. Okey. Sedangkan kita batal. Kita ikut mazhab lain dalam masalah tu. Kita ambil wudu ikut Syafi'i. Batal wudu ikut Hanafi. Jadi tak batal pula. Dan sebagainya. Jadi itu talfiq. Ada satu talfiq ni nak cerita sikit lah. Ada talfiq yang memang tak boleh langsung. Apa dia? Maknanya kalau kita pakai mazhab mana pun tak sah belaka. Itu talfiq itu memang diharamkan. Contoh mudah ialah bab nikah. Bab nikah. Bab sekarang ni viral bab nikah kan. 2-3 hari ni. Jumpa orang viral kan. Nikah-nikah ni. Nikah online ada, nikah pakai telefon. Okey. Tentang bab nikah. Contohnya ialah mazhab Hanafi tidak mensyaratkan wali. Okey. Hanafi tak syarat wali. Mana tak ada wali perempuan boleh menikah. Tapi dia mensyaratkan mesti ada saksi. Pendapat mazhab Maliki pula. Mazhab Maliki salah satu pendapatnya tidak mensyaratkan saksi. Tapi dia mensyaratkan wali. Kalau seorang ni nak menikah, dia kata dalam bab wali kita pakai Hanafi. Dalam bab saksi kita pakai Maliki. Apa jadi nikah tu? Maknanya dia menikah 2 orang je lah. Duduk pergi ke hotel 2 orang, dia perempuan ni pun kata, saya kahwinkan diri saya dengan awak dengan mas kahwinnya sekian. Lelaki tu pun kata, ya saya terima nikahnya dengan mas kahwin sekian. Yang tu kalau buat macam tu memang semua mazhab kata tak sah. Kenapa? Mazhab Syafi'i memang awal-awal lagi tak sah. Sebab tak ada wali, tak ada saksi. Mazhab Hanafi pun tak sah juga. Pasal mazhab Hanafi mensyaratkan saksi. Mazhab Maliki pun tak sah juga. Walaupun dia tak mensyaratkan saksi, dia syaratkan ada wali. Jadi pergi ke mana pun semua tak sah. Yang tu tak boleh. Okey. Habis situ. Tu ringkas tentang talfiq lah ya. Jadi kadang-kadang talfiq ni kena kita gunakan. Iaitu apabila wujud keperluan dalam pelaksanaan ibadah. Kita kena ambil juga. Kalau tak pakai, jawab dia ramailah orang tinggal sembahyang. Okey. Solat adalah tunjang, ni kepentingan solat. Ini mukadimah lagi ni. Tak masuk lagi. Solat adalah tunjang dan lambang yang menjadi penenang jiwa, penghibur hati, dan penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni solat. Solat ni sebenarnya satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu benda yang membebankan. Ada orang dia rasa macam berat je sembahyang. Kalau misal dia rasa sembahyang ni satu benda yang berat, yang membebankan dia, kena cek balik iman dia. Solat ini dia ada manis dia. Dia menghubungkan hamba dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW berkata kepada Bilal, hadis yang biasa sebagian kita dengar, arihna biha ya Bilal. Nabi kata kepada Bilal, Nabi ni apabila ada apa-apa masalah ke dia sembahyang.
Penat ke apa ke dia sembahyang. Pasal Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Kita rehat dengan sembahyang ni wahai Bilal. Kerana Nabi kata apabila sembahyang jadi rehat, jadi tenang, jadi lapang fikiran. Itu Nabi lah ya. Dan orang yang soleh. Kita ni kalau ada masalah dalam sembahyang tu pun kita fikir masalah, bukan jadi makin berat, jadi makin lapar, makin serabut. Kita nak cari penyelesaian dalam solat. Kalau sembahyang pun duk mikir lagi masalah. Padahal sembahyang tu untuk kita lapangkan fikiran, apa ni, tumpukan kepada Allah SWT, lupakan masalah-masalah dunia. Okey. Islam tidak menjadikan sakit sebagai alasan untuk membolehkan seorang tidak menunaikan solat, melainkan jika sakit itu menyebabkan seorang berada pada tahap di luar dari paras kesedaran. Ini satu masalah. Ada setengah-setengah orang kita ni sakit dijadikan masalah untuk tidak sembahyang. Sakit. Duduk hospital, duduk tak kata hospital, jadi alasan pada dia tak sembahyang. Sepatutnya duduk hospital tu lagi kuat sembahyang. Pasal tempat tu ramai orang mati. Kita duduk hospital ni mati dekat dah dengan kita ni. Jadi adakah apabila dekat nak mati kita makin tak sembahyang? Tak kira lah sakit apa ke, COVID-19 ke, orang-orang duduk kat ward COVID tu. Sembahyang ke tak? Gugur tak sembahyang? Tak gugur. Islam tidak menjadikan sakit sebagai alasan untuk membolehkan seorang tidak menunaikan solat. Melainkan jika sakit itu menyebabkan seorang berada pada tahap di luar paras kesedaran. Maknanya dia dah tak ingat apa dah. Barulah sembahyang tu gugur pada dia. Apa contoh tak ingat apa? Contohnya dia gila. Gugurlah sembahyang. Dia pengsan sampai habis satu waktu. Dia koma. Okey, dia tidur tak sedar-sedar. Jadi itu apa ni, dia tak sembahyang lah, tak apalah, tak berdosa lah masa tu. Okey, bahkan dia akan jadi, kalau misalnya dia pengsan atau koma, itu sudah menjadikan dia ni apa ni, gugur waktu itu daripada dia. Tapi kalau tidak sampai peringkat tu, dia masih sedar, cuma sakit. Okey, maka sembahyang dia tetap kena sembahyang. Kalau tak ada orang yang uruskan dia, masuk waktu tak ada orang yang nak uruskan dia. Dalam dia ni pakai pampers, ada najis dalam, contohnya, dia wajib tak sembahyang? Wajib juga sembahyang. Orang kata sembahyang hormat waktu, tapi tetap kena sembahyang. Tak boleh. Kalau dia tak sembahyang dengan alasan, dia kata aku ada najis, macam mana nak sembahyang? Salah. Okay. Dia salah. Berdosa dia tak sembahyang. Dia tak boleh nak kata, dah aku ada najis, sembahyang pun tak sah juga, baik tak payah sembahyang. Bukan. Itu kemampuan yang dia ada ketika itu. Dia wajib sembahyang juga. Rasulullah SAW bersabda, Rufi'al qalamu an salasah. Anin naim hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yablugh, wa anil majnun hatta yaqil. Diangkatkan al-qalam, iaitu taklif. Okey tak? Maknanya tanggungjawab daripada 3 golongan manusia, iaitu orang yang tidur sehingga bangun. Okey, tidur sehingga dia bangun. Apa-apa yang berlaku ketika tidur tu tidak dikira. Okey, tidak dikira. Sebab dia tak sedar. Okey. Masa tengah tidur itulah orang ambil tanda tangan ataupun ambil cok jari. Ada kan? Ambil cok jari untuk kahwin. Tambah isteri ke apa ke.
persetujuan isteri atau sebagainya. Itu tak dikira. Dia tengah tidur. Kanak-kanak sehingga balik. Sehingga dia balik, dia tidak, kesalahan yang dia buat tidak dikira. Dia tak semayang, tak dikira dosa kepada dia. Sehingga dia balik. Orang gila sehingga dia pulih. Sehingga dia sedar. Sehingga dia berakal balik. Oh, tidak dikira apa orang gila buat tu, tak ada apa-apa. Ini nisbah kepada hak Allah. Kalau nisbah kepada hak manusia, dia bertanggungjawab. Okay, hak Allah ni maksudnya semayang, puasa, apa-apalah. Tapi kalau melibatkan hak manusia, dia kena bertanggungjawab walaupun budak-budak. Jadi mungkin dia maknanya contohnya lah anak kita umur berapa 5 tahun. Okey. Dia ambil batu, dia balik kena cermin kereta jiran pecah. Contohnya. Kita tak boleh nak kata dia ni budak, tak ada taklif lagi. Jadi tak apalah. Tak boleh. Kita kena bayar ganti rugi. Sebab kita bapak dia, pasal apa? Pasal itu hak orang, bukan hak Allah. Okay? Ataupun kita ada anak gila contohnya. Dia rosakkan barang jiran. Itu kita kena bertanggungjawab untuk ganti rugi sebab itu hak manusia. Tak boleh kita buat alasan sebab dia gila aku tak payah buat. Itulah, gantilah sebab dia gila. Tak boleh. Sebab itu hak manusia. Kewajipan solat tidak akan gugur daripada seseorang yang mukallaf dalam apa jua keadaan. Okey. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menunaikan tuntutan syarak. Itu makna mukallaf contoh. Okey. Makna dia wajib puasa, wajib semayang dan sebagainya. Itu makna mukallaf. Apa syarat dia? Itu dia ni adalah orang baligh dan berakal. Itu dia orang mukallaf. Dia dah baligh dan dia berakal. Kalau dia baligh dan berakal, maka nama dia orang mukallaf. Apabila dia dah mukallaf, maka dia diberi tanggungjawab tuntutan syarak. Semayang dia kena semayang, puasa kena puasa dan sebagainya. Dia dah ada buku akaun sendiri dah. Orang mukallaf ni. Jadi solat tidak akan gugur daripada seorang dalam apa jua keadaan sekali. Tak gugur. Okey. Kecuali yang tadilah. Itu kalau gila, kalau pitam, kalau koma, itu gugurlah yang tu. Ataupun itu untuk lelaki dan perempuan. Cuma orang perempuan ni dia istimewa. Ada ketika solat dia gugur. Tak payah solat walaupun dia balik dan berakal. Dia ada cuti bulanan dia. Kemudian ada cuti tahunan pula. Dah bulanan, tahunan pun ada. Kalau jenis beranak tiap-tiap tahun tu memang ada cuti tahunan lah. Banyaklah dia cuti dia. Okey, tapi orang lelaki tak ada cuti. Kalau nak cuti boleh. Gila lah. Cuti ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pelaksanaannya. Sama ada dengan menangguhkan solat seperti solat jamak, memendekkan qasar seperti solat musafir, ataupun meringankan cara melakukannya seperti solat khauf dan solat bagi pesakit berdasarkan sebab-sebab dan suasana ini. Solat tak gugur. Dan keadaan apa pun tak gugur. Kecuali kita sebut tadilah kalau dia gila apa semua tu. Namun, dalam setengah keadaan Allah meringankan. Dia tak gugur tapi buat tu lebih ringan. Itu Allah bagi. Supaya orang mudah buat. Contohnya ialah orang musafir. Dia boleh jamak, dia boleh qasar.
Ataupun meringankan cara melakukan seperti solat khauf. Solat khauf ni solat dalam keadaan ketakutan perang. Masa tu nak melompat, nak berlari boleh sembahyang, tak ada masalah. Jadi ringanlah. Dan solat bagi pesakit berdasarkan sebab-sebab dan suasananya. Orang sakit, dia adalah keringanan dia. Sepatutnya dia kena wajib berdiri, tapi dia sakit boleh duduk. Dia sakit boleh baring. Jadi baring lain dengan pergerakan orang berdiri. Jadi lagi ringanlah sebab dia sakit. Cuma gugur tak? Tak gugur. Dia kena buat juga. Okay. Oleh itu tidak ada alasan bagi setiap orang Islam untuk meninggalkan ibadah kepadanya sekalipun dalam keadaan sakit atau tak boleh jadi alasan. Selagi dia ni mukallaf, maka tidak ada alasan untuk tidak solat. Keringanan ada. Kita ada jamak, kita ada qasar. Kita ambil beberapa dalil. Yang pertama, qala Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Sembahyang tu dah ditetapkan waktu. Menjadi wajib dan waktunya dah ada. Itu kita ada 5 waktu. Kedua, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sepatutnya gitulah. Ya, macam mana pula? Solat tapi buat juga benda keji. Solat tapi mencuri. Solat tapi bohong dan sebagainya. Macam mana? Makna solat tu tak mencegah. Maknanya dia tidak solat yang tidak mencapai kesempurnaan lah tu. Saya tak fikir orang yang mencuri ataupun buat benda mungkar ni dia khusyuk dalam sembahyang betul-betul dengan Allah Subhanahu Taala. Kalau dia khusyuk betul-betul dengan Allah, dia takkan buat benda tu. Kecuali kesalahan-kesalahan dengan buat dosa memang tak boleh lari. Dosa-dosa kecil tu ada. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkus solah. Sesungguhnya perbezaan di antara seorang itu Islam dan di antara syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Hadis Bukhari. Beza dengan orang Islam dengan orang yang bukan Islam ialah solatlah. Tinggal solat, kafir. Sebab tanda orang tu Islam dia solat. Tiang-tiang. Kan as-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Jadi kalau siapa tak solat, tiang tu runtuh. Kalau tu tiang tu runtuh, maknanya rumah tu runtuh. Maknanya Islam tu runtuh. Lepas tu Nabi SAW kata, beza antara orang Islam dengan syirik dan kufur ni, ialah enggak sembahyang habis lah. Jadi malanglah kalau sekiranya masa hampir-hampir nak mati tu duduk kat hospital atas katil tu tak sembahyang. Bahaya tu. Kepentingan solat ketika sakit. Kenapa? Ketika sakit pun kena sembahyang. Yang pertama, bukti iman dan cinta yang tidak berbelah bagi. Okey, bukti bahawa kita ni beriman, kita ni cinta kepada Allah SWT, apa yang Allah perintah kita kena buat. Walaupun kita sakit. Buat juga. Yang kedua, tanda kesabaran dalam menghadapi ujian. Okey. Dengan sembahyang tu maknanya kita sabarlah. Kalau orang tak sabar, tak sembahyang dah. Yang ketiga, tanda keinsafan ke atas dosa dan maksiat.
Okay. Yang keempat, sebagai satu cara untuk memohon penyembuhan segera daripada Allah SWT. Sakit ni sebenarnya, dia adalah satu, kita kata, ujian dan juga nikmat. Dua-dua ada. Sebab itulah kalau orang sakit, kalau orang yang soleh ni, apabila dia kena sakit, dia kata Alhamdulillah. Bukan dia marah-marah, dia kata kenapa kena sakit ni tak. Dia kata Alhamdulillah. Pasal apa? Sebab diberi ujian. Sebab dia dapat banyak pahala kan. Kita hidup kat dunia ni, kita nak cari banyak pahala. Antara pahala yang banyak ialah ketika sakit. Apabila sakit, kenapa? Allah hapuskan dosa apabila kita sabar. Kemudian satu lagi, Allah bagi kita sakit tu supaya apa? Supaya kita ni ingat kat dia. Kita senang, kita lupa Allah SWT. Bila ingat? Kalau sakit. Tak percaya? Cuba pergi orang sakit. Apa yang orang sakit tu biasa sebut? Kalau kita sakit lah, apa yang kita biasa sebut? Allah. 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 Kalau kita tak sakit, ada sebut macam tu? Tak ada. Jadi Allah pilih kita. Allah kata apa kat kita? Selama ni kamu lupa kat aku. Jadi sekarang nak suruh kamu ingat aku. Dia pun bagi sakit. Kita pun Allah. Allah. Ingat kat dia. Faham baik, lupa balik. Kebiasaan ialah apabila kita sakit, macam-macam yang terbayang dalam fikiran kita. Apa kalau Allah bagi sembuh, kita nak buat tu, kita nak buat ni. Duduk rumah. Dia kata kalau aku baik ni, aku nak pergi sembahyang masjid setiap waktu. Katanya. Tapi apabila baik, tak pergi juga. Haji ni memang tak pergi masjid ni. Masa sakit tu je terbayang macam-macam. Macam kita juga, kalau aku kaya, aku nak sedekah setiap hari. Allah bagi kaya, tak buat pun. Gitulah kita manusia kan. Sebagai satu cara untuk memohon penyembuhan segera daripada Allah SWT. Sebabnya apabila kita sembahyang kan, kita dekat dengan Allah dan kita berdoa pada Allah. Biasa doa sembuh lah kan. Kita sakit. Lepas sembahyang, apa yang benda petak doa utama kita? Betul. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ni, ya Allah. Itulah. Itu salah satu cara untuk mohon penyembuhan segera daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat wajib pada waktunya. Tiada sebab yang membolehkan seorang yang wajib melakukan solat fardu menangguhkan solat tersebut daripada waktu. Tak ada sebab. Dia kena tangguh. Dia tak nak solat lagi. Masuk dah waktu, tak nak solat lagi. Nantilah solat. Tak boleh. Tak boleh tangguh daripada waktu. Melainkan orang yang tertidur ataupun lupa. Dia tertidur. Dia pun tunai bila? Lepas bangun tidur. Tengok dah habis waktu dah. Lain cerita. Ataupun lupa. Terlalai. Dia tak ingat. Waktu dah masuk, terlupa. Sibuk sangat buat kerja, terlupa. Atau dipaksa. Paksa. Tak dibenarkan solat, dipaksa. Atau orang yang melambatkannya kerana jamak dengan sebab musafir atau hujan. Okey. Ataupun sebab dia jamak, sebab musafir. Biasa musafir lah. Hujan ni perbahasan lain lah. Atau sebab musafir. Ni yang biasa kita buat, kita jamak kan. Pergi jalan mana-mana kita jamak. Alhamdulillah. Okey, dalam mazhab kita boleh jamak. Waktu ada mazhab yang tak boleh jamak tu. Ada mazhab tak boleh jamak. Yang ada qasar je. Itu mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi tak ada jamak, tak ada jamak musafir. Dia qasar adalah. Tapi walau macam mana pun orang-orang Hanafi atau ulama-ulama Hanafi zaman sekarang pun dia akan jamak juga. Dia pun tak tahan juga tengok orang mazhab kita jamak, dia pun tak tahan, dia kena jamak jugalah. Dia orang pun buat walaupun mazhab kata tak. Solat 5 waktu adalah kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. Selagi seorang itu berakal, kewajipan solat tetap dituntut, sekalipun dalam keuzuran. Okay. Solat 5 waktu ni dituntut apabila masih berakal, kita dituntut. Sekalipun ketika itu dalam keuzuran, dalam masyaqqah, kesusahan, masyaqqah ni kesusahan yang sangatlah, atau sakit, dia tetap wajib dikerjakan mengikut keupayaannya. Okey. Buat tapi ikut kemampuanlah. Jangan pula tinggal. Ikut kemampuan. Siapa yang wajib solat? Orang Muslim, orang yang dah baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Ini syarat. Orang ni wajib solat. Dia orang Islam, dia baligh, dia berakal dan suci daripada haid dan nifas. Maka ni orang ni wajib solat. Solat wajib ditunaikan selagi individu itu masih sedar, sekalipun tidak mampu bergerak. Senyap je. Dia sedar. Kalau dia sedar, dia wajib solat. Dia wajib solat. Yang penting dia sedar. Dia masih berakal. Dalam keadaan macam mana pun. Sebab kita ni kan, kalau mampu kita berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Sebelah kanan, kita kata mengiring, duduk atas busuk kanan. Okey. Tak mampu, boleh buat belah kiri. Tak mampu, boleh meniarap. Meniarap pun boleh. Okay. Diri, duduk, baring, meniarap. Dan sebenarnya meniarap tu pun dalam keadaan berbaring jugalah kan. Okay. Sekali lagi sedar, wajib sembahyang. Kadang-kadang orang kena COVID kan. Orang kena COVID kan yang antara dia kena meniarap kan. Yang pada peringkat tu yang tak boleh susah nak bernafas tu, doktor kan suruh meniarap. Okey, macam mana sembahyang? Sembahyang keadaan meniarap. Kalau tak boleh buat benda lain, tapi tetap kena wajib sembahyang. Jadi kalau misalnya boleh berdiri, berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk dalam keadaan baring. Kalau tak boleh baring, macam mana? Macam mana Syakir? Tahu Ustaz, mata, pergerakan isyarat mata. Kalau isyarat mata tu dia berbaring ke tak? Baring. Baring juga. Dia macam mana? Okey. Kalau baring pun tak boleh nak sembahyang juga, itu maksudnya dia disembahyangkan dah tu. Bukan dia kena sembahyang, dia disembahyangkan. Dia baring tapi tak boleh nak sembahyang. Okey. Individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat bukan akibat pelampauan menurut syarak. Orang yang hilang sedar, mana orang yang tak sedar dirilah, pengsan lah kita kata, ataupun orang koma ke, sepanjang waktu solat bukan akibat pelampauan. Apa maksud pelampauan? Pelampauan ni maksudnya
dia sendiri yang menyebabkan tak sedar, sengaja dia. Contoh macam mana? Contohnya dia ambil dadah. Okey, maka dia pun tak sedar. Tanpa apa-apa keperluan. Ataupun dia abuse diri dia supaya tak sedar tanpa ada keperluan, itu namanya melampau. Okey. Kalau dia hilang sedar sepanjang waktu solat bukan sebab pelampauan, menurut syarak seperti pengambilan ubat bius yang dibenarkan. Contohnya doktor nak buat pembedahan, maka dibius dan dia pun tak sedar. Habis waktu. Okey, sepanjang waktu tu tak sedar apa ni, waktu Zuhur tak sedar, Asar tak sedar, Maghrib tak sedar, Isyak baru sedar contohnya. Okey. Jadi ataupun sekarang kita kata orang kata dipensankan, kerana ada dipensankan kan, mungkin beberapa hari dipensankan. Okey. Lepas tu dia pun sedar. Maka sembahyang tu gugur daripada dia, dia tak perlu qada, tetapi sunat saja diqada. Sunat diqada setelah kembali sedar. Kalau tak nak qada pun tak apa. Kenapa? Ketika itu dia bukan mukallaf. Yang wajib sembahyang dia mukallaf. Sekarang ni dia koma. Dia tak mukallaf. Maka apabila tak mukallaf, gugurlah solat dia. Tapi kalau sekiranya dia ni tak sedar tu disebabkan pelampauan, macam saya sebut dia pelampauan, dia sendiri yang menyebabkan dia jadi tak sedar tanpa apa-apa alasan, maka ketika itu dia wajib qada. Waktu dia wajib qada. Jelas beza dua, wajib qada dengan sunat qada. Wajib ditunaikan solat dan waktunya jika kembali sedar walaupun pada akhir waktu. Okey. Doktor bagi dia ubat bius. Waktu Zuhur. Ada setengah jam lagi nak masuk Maghrib, dia pun sedar. Contohnya. Maka wajib dia solat dalam waktu asar tu. Ataupun kita kata tinggal waktu yang kalau dia sembahyang sempat. Contohnya berapa? 5 minit sebelum Maghrib. 5 minit tu sempat kalau nak solat asar tu. Secara ringkas. Maka dia wajib solat asar tu. Mungkin dia buat tak sempat kan, tapi maknanya dia wajib qada lah sebab masih ada waktu. Tapi kalau dah habis waktu, jadi sunat qada kepada orang yang ada sebab yang dibenarkan. Okey, jika seorang wanita suci daripada haid atau nifas di dalam waktu solat, walaupun di akhir waktu, wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Sama juga dengan orang haid nifas, tiba-tiba kering dah darah. Akhir waktu. Ada lagi waktu yang kalau dia sembahyang sempat, maka ketika itu wajib dia sembahyang tu. Sebagai contoh, jika suci walaupun di akhir waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan diqada solat zuhur. Ini dalam mazhab kita. Dia kalau suci waktu isyak, kena qada maghrib sekali. Itu sembahyang yang ada pair ni lah. Yang dua-dua ni, yang boleh kita kata kita boleh jamak tu, maka kita kena orang perempuan lah ya, maka kena qada juga waktu yang sebelumnya. Dia suci waktu asar, dia kena wajib solat asar dan juga qada zuhur. Dia suci waktu isyak, dia wajib qada, dia wajib solat isyak dan qada maghrib. Macam tu. Okey, dia ada pasangan dia tu. Tapi kalau suci waktu subuh, itu tak kena qada isyak, tak kena. Baik.
subuh tak ada pasangan. Okey. Kenapa kena qada ni? Sebabnya ialah kemungkinan ni, walaupun dia kata dia suci waktu isyak, tapi kemungkinan juga darah tu dah habis waktu maghrib, akhir maghrib nak masuk isyak mungkin sebab dia tak sedar. Dia tengok kering waktu isyak. Kemungkinan kering dah mula sebelum masuk isyak lagi. Sebab tu dia kena qada maghrib. Begitu juga zuhur asar tu, macam itulah. Okey. Termasuk pada kesempurnaan amalan. Innallah, dalam hadis Rasulullah SAW menyebut, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka rukhsah. Rukhsah ni maksudnya kemudahan yang diberikan untuk diambil. Seperti mana dia suka azimah. Azimah ni mana hukum asal. Orang buat. Okey, contoh apa? Contoh azimah. Azimah ni maksudnya ialah kalau bab semayang. Contoh azimah, kita semayang zuhur 4 rakaat. Itu azimah. Kita buat dalam hukum asal. Rukhsah yang mana? Kita semayang 2 rakaat, kosong. Itu nama rukhsah, keringanan. Kita sembahyang setiap waktu pada waktunya. Zuhur, kita berhenti sembahyang zuhur. Lepas tu masuk asar, kita berhenti solat asar. Itu namanya azimah. Tapi kita berhenti waktu zuhur, kita jamak dengan asar terus. Maka itu nama dia rukhsah, keringanan. Ataupun kita tak berhenti kat RNR waktu zuhur. Kita berhenti waktu asar, kita pun jamak zuhur dengan asar, jamak takhir. Itu nama dia rukhsah. Okey. Kalau sekiranya kita ada, contoh kita berhenti satu tempat, mana lebih baik? Kita semayang 4 rakaat ke ataupun kita semayang qasar 2 rakaat? Mana lebih baik? 4. Sebenarnya lebih baik ialah semayang 2 rakaat. I see. Semayang qasar. Kenapa? Qasar saya. Qasar lebih baik. Kenapa? Sebab itu hadiah yang Allah bagi. Oh, appreciate ya. Hadiah Allah bagi. Dan hadis Rasulullah kata itu adalah hadiah yang Allah bagi. Kata Nabi SAW, maka terimalah hadiah itu. Itu hadiah tu. Terima hadiah dia. Jadi Allah suka orang ambil rukhsah. Dalam hadis ni, Allah suka orang ambil rukhsah dia sebagaimana dia suka juga orang ambil azimah. Azimah ni kalau kita duduk tak musafir, kita duduk dekat rumah, kita semayang 4 rakaat. Allah sukalah. Betul. Okey. Kesempurnaan pengamalan syariat bukan hanya dengan menggagahi diri melakukan azimah, tetapi dengan melakukan azimah pada tempatnya dan mengamalkan rukhsah pada tempatnya. Kita nak beramal dengan syariat ni, bukan kita kena paksa diri kita untuk buat azimah semua. Okey. Kita nak amal syariat ni, kita ada tempat dia. Hak mana azimah, kena buat azimah. Hak mana rukhsah, ambil rukhsah. Jadi contoh kita musafir. Kita ambillah rukhsah, janganlah ambil azimah. Tapi nak ambil azimah juga, silakan. Bukan salah. Cuma itu akan menyebab jadi beratlah sikit. Sedangkan Allah dah bagi keringanan. Jadi, kita nak beramal syariat ni tengok tempat. Ada tempat kita pakai azimah. Ada tempat kita pakai rukhsah. Okey. Okey. Wah, ni baru masuk pada tajuk.
panduan bersuci daripada najis. Suci daripada najis. Dia apabila kita nak solat, antara syarat sah solat ialah kena suci. Suci itu ada dua. Satu, suci daripada najis. Yang kedua, suci daripada hadas. Suci daripada najis dan juga suci daripada hadas. Itu antara syarat sah untuk kita solat, kena kita dah keadaan suci. Jadi orang sakit ni, kadang-kadang dia ni bermasalah dengan najis. Dia nak semayang tapi ada najis. Macam mana nak buat? Nak semayang mesti kena suci. Jadi macam mana nak bersuci daripada najis ni? Yang pertama ialah menyucikan najis daripada yang ada pada kemaluan. Kalau orang sakit memang menghadapi masalah ni. Lebih-lebih orang sakit yang pakai pampers tu. Jadi memanglah ada tahi dalam tu, ada kencing dalam tu. Okey. Ini kita sebut je lah kan, kita tak kena lagi. Mungkin satu hari kita kena. Jadi macam mana nak suci? Yang pertama kita kata sebaiknya pesakit menggunakan air. Paling baik guna air. Sebab menyucikan najis yang paling baik ialah guna air. Tetapi kita suci najis ni kita panggil istinja. Okey? Yang ada pada kemaluan, najis yang ada pada kemaluan kita nama istinja. Selain pada kemaluan kita kata menyucikan najis. Istinja ni lain. Istinja ni dia ada bab khusus. Dia lain daripada menyucikan najis. Kenapa? Kalau dia beza tau. Sebab kalau menyucikan najis setelah najis ada pada betis kita. Dia tahi ayam tadi. Maka dia tidak boleh disucikan melainkan dengan air. Dia tak boleh guna batu, tak boleh guna tisu, tak. Dia tak suci. Tapi kalau istinja, itu najis yang ada pada kemaluan, depan ataupun belakang, dia tidak semestinya dengan air. Dengan bahan lain pun boleh. Itu beza dia. Iaitu dengan benda bahan suci yang kering dan kesat. Jika tidak mampu ataupun tidak mahu, pesakit boleh menggunakan bahan suci, kering dan kesat. Bukan yang ada kehormatannya seperti makanan dan mushaf Al-Quran. Okay. Jadi kalau kita kata istinja itu bersih najis pada kemaluan, kita ada pilihan. Kita boleh guna air, boleh guna tisu, boleh guna kain, boleh guna batu dan sebagainya. Kayu yang kesat lah yang boleh menghilangkan ain ataupun bahan najis tu yang kita nampak. Itu nama dia istinja. Contohnya, ya. Maaf Ustaz, kalau untuk pesakit macam pesakit yang tenat misalnya kan, kita bila kita nak tolong dia istinja tu, cukup sekadar menghilangkan bau dan rupa warna kan Ustaz? Sebab kalau kita beria-ria nak betul-betul tengok macam takut kita kesat, takut menyakitkan pesakit. Boleh macam tu Ustaz? Dia ginilah, dia menghilangkan ataupun mengurangkan ain. Sebab istinja ni tidak mesti menghilangkan. Okey, kita tengok kita balik pada sejarah Nabi SAW dan para sahabat. Apabila mereka buang air besar lah kata, tidak semestinya mereka menggunakan air.
Ada mereka guna air, kadang mereka guna batu. Cuba kita gambarkan sendiri. Kalau kita berak, kita bersihkan dengan batu. Batu tu hanya tiga biji batu je, 3 kali kita celik dengan batu tu 3 kali. Agak-agak dah hilang semua ke tak? Itulah kalau ikut macam tak penuh lah. Tak akan hilang semua. Memadai. Tapi lepas tu mereka sembahyang lah. Jadi makna dia istinja ni dia ada hukum lain. Yang kita kata kena hilangkan ain, bahan tu, kena hilang bau, kena hilang rasa, itu menyucikan najis, bukannya istinja. Oh, okey. So, Kena beza dia. tu. Kalau tidak nanti kita kena basuh berak, kita kena jilatlah tangan. Ada rasa ke tak? Ada siapa sanggup buat? Dok. Jadi bab istinja ni lain. Bau dengan bau dengan color itu tolak tepi. Okey? Sebab ada juga. Ini bukan sebarang juga. Saya pernah mengajar di satu surau tentang bersih najis ni. Tiba-tiba ada jemaah, seorang dia kata ada ustaz yang mengajar sebelum ni, dia kata surau tu lah. Ustaz tu kata kalau kita kena berhati-hati dalam basuh berak, basuh najis kita ni, takut tak suci, sembahyang tak sah. Ustaz tu kata, dia kata tak cukup kita basuh saja, kita kena jilat pula. Dia kata takut ada rasa, dia hilangkan semua. Macam tu dia kata. Saya kata kalau macam tu suruh ustaz tu buat demo lah. Okay? Islam tak suruh sampai peringkat tu. Okay, kita kena bezakan membersih najis dengan istinja. Istinja ni yang ada pada kemaluan depan belakang saja. Itu benda berbeza. Jadi istinja tu makna apa? Menghilangkan ataupun mengurangkan kesan najis. Itu makna istinja. Jadi kalau kita air, kita akan menghilangkan. Tapi kalau kita pakai batu, dia mengurangkan, bukan menghilangkan. Okay. Jadi tak perlulah basuh berak, lepas tu pergi cium tangan ya. Tak perlu. Jadi kita dalam istinja, istinja yang paling baik, kalau zaman Nabi SAW mereka gunakan batu. Sama sekarang kita tak guna batu, kita guna apa Syakir? Selain pada air, guna apa? Tisu kan? Tisu. Okey. Jangan guna batu lagi lah. Kalau guna batu tersumbat toilet kita. Zaman dulu memang tak ada toilet macam kita ni, tak boleh ada guna batu dibuang je batu tu. Okey. Iaitu kalau nak guna air boleh, kalau nak guna batu pun boleh juga. Batu dia kena 3 ketul paling kurang minima. Ataupun seketul boleh juga, tapi 3 tempat berbeza. Contohnya dia istinja dengan apa? Dengan batu-batu buat bangunan rumah tu 4 segi tu. Mungkin boleh. Besar. Mungkin boleh 3 tempat lah itu. Tak perlu sebiji, tak perlu 3 biji tu. 3 tempat. Okey. Okey, kalau sekiranya yang paling baik sekali ialah kita
gunakan batu. Dulu ni kan batu zaman dululah, zaman sekarang kita kata tisu. Cara istinja yang paling baik ialah tisu dulu, lepas tu baru air. Itu paling utamalah. Sebab kita toilet kita kan ada tisu dan juga ada air. Ada setengah toilet kita yang ni, kalau kita pergi jalan-jalan lah ni, masuk toilet umum ni, ada toilet yang ada air tak ada tisu. Dan ada juga toilet yang ada tisu tak ada air. Ini macam mana tu? Jadi yang terbaik ialah gunakan tisu, lepas tu air. Itu nombor satu. Kenapa? Kerana tisu tu dia menghilangkan ain. Ain tu makna najis itulah. Air itu dia akan menghilangkan kesan. Jadi ain pun hilang, kesan pun hilang. Kalau kita pakai air saja, pun boleh juga. Tapi maksudnya air itu akan bercampur dengan ain. Okay. Jadi ni Dr. Syakir, kalau sekiranya kita masuk satu toilet lah, pergi ke airport ke, kita masuk toilet, ada tisu, ada air. Okey, kita ada pilihan ni. Boleh tak kita nak pilih tisu, tak nak guna air? Tak boleh. Lepas ni kita nak semayang ni, baru kapal terbang mendarat, kita baru keluar ni, nak semayang ni. Masuk toilet, lepas tu tengok ada air, ada tisu. Kata, malah hari ni aku nak pakai tisu saja cukup lah kot. Macam mana? Air ada, tak nak pakai air. Sebab dia dah biasa dah guna air. Hari ni nak tisu je. Lebih afdal lah dia guna air dulu Ustaz, sebab kemudahan dah ada. Tak, sekarang ni dia tak nak guna air, nak guna tisu je. Tak boleh. Tak boleh kot Ustaz. Jawapan dia boleh. Tisu tak cukup. Boleh. Boleh. Jawapan dia boleh. Oh. Boleh. Dan semayang sah. Sebab dia ada pilihan. Pilihan macam mana? Nak buat dua-dua. Tisu dulu baru air. Boleh. Air saja boleh. Tisu saja pun boleh. Okey. Tapi syaratnya kena tiga lain lah. 3 kali cuci. Pun boleh. Oleh kerana itu, janganlah menghina satu bangsa. Mana ada orang hina, dia kata jenis bangsa, tak basuh berak, dia kata. Buat tisu dia kata. Tisu pun boleh lah. Tapi kena 3 kali lah paling kurang. 3 kali masih ada lagi. Contohnya, tak habis lagi ain dia. Buat 4 kali, buat 5 kali. Dia sunat ni, sunat witir ataupun kita kata ganjil. Kalau buat 4 kali, tambah 1 kali je, jadi 5. Okey. Cuma tak bolehnya kalau barang tu barang yang dihormati, contohnya makanan dan mushaf Al-Quran. Pun tak boleh lah. Itu tak boleh buat. Memang orang tak buat pun. Begitu juga dengan anggota orang tak boleh. Ambil tangan orang buat lap tak boleh. Walaupun binatang pun tak boleh juga. Contohnya kita buang air. Lepas tu tak ada benda lain. Tengok ada kucing sebelah. Kata pinjam tanganmu sekejap. Tu tak boleh lah. Itu buat lap kita punya. Kesian kat kucing tu. Dia balik nanti kena pulau di bini dia. Sebab bau kuat. Okey. Jika digunakan bahan selain air, disyaratkan beberapa syarat berikut. Ni kalau kita guna bukan air lah. Yang pertama, hendaklah dibersihkan tempat keluar najis sebelum ia kering. Jika kering, hendaklah dibasuh dengan air. Ni kalau syarat kita nak guna tisu ni, jangan tunggu najis kering. Kalau najis tu dah kering, itu wajib kena air. Jelas Yang kedua, hendaklah dibersihkan sekurang-kurangnya 3 kali.
Kadar Jika ia boleh bersih, yang ni ain dia lah, dengan kadar tersebut. Jika tidak bersih, hendaklah diulang sehingga bersih. Ni yang dimaksudkan ialah ain. Bukan bau kan, bau memang tak hilang. Itu syarat kedua. Yang ketiga, najis yang keluar daripada dubur hendaklah tidak melampaui bahagian yang tercantum antara dua belah punggung seseorang ketika berdiri. Makna najis tu tak keluar daripada had dia. Apa had dia? Had dia macam ni. Apabila kita berak, kita pun bangun. Bangun, jadi dua papan punggung kita ni akan bercantum. Jelas Ada tak najis ternampak keluar lepas dia bercantum tu? Kalau dah ada ternampak keluar, makna dia meleleh ke apa ke, yang tu kena dengan air, tak boleh dengan tisu lagi. Dia boleh dengan tisu bila? Apabila kita bangun tu tak nampak. Apabila kita duduk baru nampak. Jelas Jelas. Apabila papan punggung tu bercantum. Okey. Itu kalau najis berak lah. Tapi kalau kencing macam mana pula? Manakala yang keluar daripada kubul, okey, yang kencing, hendaklah tidak melampaui kepala zakar bagi seorang lelaki. Maknanya kalau dia kencing tu meleleh sampai ke pangkal dah, pangkal pistol tu dah meleleh sampai ke situ, maka di situ kena guna air. Tisu ni kalau masih kat kepala tu. Itu untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan, tidak meleleh dari tempat keluarnya ke bahagian lain bagi seorang perempuan. Itu orang perempuan faham sendirilah ya. Tak keluar daripada tempat dia tu. Kalau dah meleleh sampai ke peha tu tak boleh lah. Itu kena air. Jika najis tersebut melampaui bahagian tersebut, hendaklah dia basuh dengan air. Jelas setakat ni? Jelas. Okay. Yang kedua, menyucikan najis bukan pada dua kemaluan. Ini dia bab lain pula. Okay. Yang tadi kita panggil istinja. Yang ni membersihkan najis. Sebaiknya menggunakan air dan tidak memadai jika hanya dilap sahaja. Kalau dua kemaluan ni boleh lap dengan tisu. Yang ni tak boleh. Dia kena dengan air. Jika tidak mampu, tak boleh. Okey. Kalau guna air memudaratkan dia. Tak tahulah sakit macam mana, tapi sakit dia memang tak boleh kena air. Boleh solat tanpa basuh najis tersebut. Boleh solat tanpa. Okey. Tetapi hanya dilakukan solat fardu sahaja sebagai menghormati waktu. Dan perlu diqada. Dan perlu diqada. Sebab dia sembahyang dalam keadaan begitu. Najis tu tak dihilangkan. Maka apabila dia pulih, kena qada lah dalam mazhab kita. Pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan boleh memilih untuk solat seperti biasa dengan kewujudan najis mengikut pandangan mazhab Maliki. Solat yang dilakukan ini sah serta tidak perlu diqada. Okey. Mazhab Syafi'i kena qada. Mazhab Maliki tak payah qada. Okey. Kalau sekiranya kalau sekiranya yang kena qada tu mungkin sehari dua hari, ringanlah, tak masalah. Tapi kalau melibatkan sebulan nak qada, rasanya agak susah juga. Pada ketika itu baik pakai mazhab Maliki je. Itu terpulanglah. Mana itu kena tanya diri sendirilah. Tapi di sini ada keringanan.
Mazhab Syafi'i kata kena qada. Mazhab Maliki kata tak apa, sah dah. Sebab itulah kemampuan yang dia boleh buat ketika itu, maka dia kira sah dan tak perlu qada. Okay. Jadi Syakir nak pilih mana ni? Saya pilih mazhab Maliki. Oh. Dah agak dah. Panduan bersuci daripada hadas. Okey, dah waktu pun dah nak habis dah. Okey, ada apa-apa soalan? Ustaz, ada satu soalan. Ha. Kalau kita pergi overseas Ustaz kan selalunya tak ada pipe air dalam toilet. So kita nak bersuci. So maknanya tak perlulah kita nak sediakan air mineral dan sebagainya. Cukup sekali kalau ada cukup. Cukup dengan tisu yang ada. Okey. Itu pentingnya mengaji. Betul. Betul lah Ustaz. Kalau tidak kita kena beli air mineral kan, mineral ataupun kita dadah air kat luar tu, kat pipe tangki kat luar tu baru bawa masuk kan. Nak buat gitu pun boleh, tapi yalah menyusahkan kita lah. Kadang-kadang kalau dekat toilet Jepun tu, kadang dia punya toilet tu berkapet, permaidani Ustaz lah. Lepas tu kita nak jiwa air pula. Kita nak jaga air pula kan. So Kan Ustaz satu lagi Ustaz, zaman sekarang kan dah ada wet tissue apa semua tu kan. Boleh guna tu kan sebagai ganti air dan tisu. Maknanya kita pakai je terus wet tissue. Kita balik pada asal tadi. Cuba kita tengok yang atas tadi. yang kena koring tu lah. Mana tadi? Ni dia. Jika tidak mampu, pesakit boleh menggunakan bahan suci kering dan kesat. Okey. Wet tissue tu kering ke tak kering? Basah. Lembab. Basah, tak boleh. Bahan suci kering dan kesat. Maknanya kena ambil kain lah ke macam mana? Tisu. Tak kira lah kain ke tisu ke, yang pentingnya ialah kering dan kesat. Kering dan kesat. Kalau kering tak kesat tak boleh. Contohnya ambil kaca, cermin. Itu tak boleh. Sebab dia tak kesat. Ya. Kesat. Memang kira pakai tisu basah tu tak boleh Ustaz ya? Tak boleh. Kalau nak pasal tisu basah boleh, lepas tu kena bilas dengan air lah. Bukan tak boleh, tapi kena bilas dengan air. Okey. Ustaz, kalau yang kencing tu memang kita kena berdehem 3 kali tu ya Ustaz? Yalah Ustaz. Tu berdehem tu. Berdehem tu dalam kitab-kitab adalah. Okey. Tapi tidaklah wajib. Tidak wajib. Mana digalakkan untuk berdehem supaya keluar habaq sisa-sisa tu. Kalau kita rasa dengan berdehem tu keluar. Kalau kita rasa berdehem tak berdehem sama je, tak payah berdehem. Okey Ustaz. Nanti bising nak kot toilet. Sini betul. Sawak menyahut pula sama satu sama lain. Cuma nak pastikan betul-betul lah. Dia tak semestinya berdehem. Contohnya lagi dia contohnya bangun dan duduk pun boleh buat. Bangun dan duduk. Dia pun boleh menghilangkan sakit baki juga. Apa-apa caralah supaya hilangkan baki-baki tu. Berdehem tu salah satulah cara. Tapi tidak wajib. So kalau Ustaz pesakit tu yang terlantar baring, so kita cuba nak istinjakkan dia, kita mungkin kita tak boleh nak capai sampai ke belakang punggungnya, macam tu kita buat sekadar yang mampu je, boleh ke Ustaz? Setakat yang kita boleh nampak lah. Tak perlu nak macam nak balikkan, nak macam nak sengetkan dia apa semua. Kalau boleh buatlah.
Kalau itu menyakitkan dia, tak payah. Kakak mampu. Setakat yang mampu je lah. Tak tercapai Ustaz lah. Kalau boleh dibalikkan supaya jelas bersih, kita balikkan. Kalau itu tidak menyakitkan dia. Baik. Nanti kita akan sampailah kepada benda tu. Dalam macam mana cara menolong orang yang keadaan macam itulah. Yang contohnya dia sentiasa ada najis contohnya, macam mana? Ada orang yang Allah uji dengan benda tu. Sentiasa je najis dia keluar. Sikit-sikit keluar, sikit-sikit keluar. Kita bersihkan dah pakai pampers, nak ambil wuduk, keluar pula najis dia. Dia macam mana? Tukar pampers lain pun macam tu juga. So macam mana Ustaz kalau dia berulang-ulang kali keluar najis tu kita nanti tersampailah tolakkan je dia? Nanti tersampailah situ, tak boleh lah. Ya, I see. Okay. Baik. Cepatnya. Okey. Kalau tak ada apa, kita berhenti setakat ni dulu ya. Alright. Kita sambung lagi pada minggu depan insyaAllah. Okay Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Apa yang baik daripada Allah SWT, kekuatan diri sendiri, kekuatan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.